pijak Masjidil Haram tu ketika nak buat umrah tu dia hilang semua penat-penat yang ada tu, hotel 2 jam semua tu merangkumi Palestin dia baru kita penat kita pijak saja kaki tu Masjidil Haram seolah-olah ketika nak buat umrah tu dia hilang habis penat yang ada tu, yang penat tu macam itulah bumi Palestin ni dia baru bumi Palestin ini adalah saja kaki tu hilang dia seolah-olah di dalam dia paling banyak para anbiya dan keturunan para anbiya yang pertama sekali bumi anbiya ini dihuni oleh Nabi yang mulia ketika peristiwa Isra dan Mi'raj dia paling banyak para anbiya dan keturunan para anbiya yang pertama sekali Allah Subhanahu wa taala ini dihuni oleh Nabi yang mulia ketika peristiwa Isra dan Mi'raj tempat Nabi ini ada dengan Nabi itu Nabi Ibrahim alaihi salatu sedang beribadat di arasy Allah Subhanahu wa taala punya tiang arasy. Tidak cukup itu, sepupu Nabi Ibrahim inilah tempat Nabi ini ada. Nabi Lut alaihi salatu Nabi Lut alaihi salatu wassalam ada di bumi Palestin. Tidak cukup itu, sepupu Nabi Ibrahim juga pun berada di situ. Siapa? Nabi Lut alaihi salatu wassalam, Nabi Lut. Walaupun Nabi Ibrahim ada 4 orang isteri dan ada yang kata lebih daripada tu, dan satu riwayat kata ada 4 orang isteri, salah satunya yang bernama Qaturah. Abang Isir biasa dengar tak orang sebut kata Nabi Ibrahim ada isteri nama Qaturah? Biasa dengar tak? Pernah dengar orang cerita-cerita. Orang mengajar. Jadi orang daripada ibu Qaturah inilah turun keturunan yang sampai kepada kita. Okey. Cerita ini kalau saya cerita, orang kata, Ustaz Don ni dia memang semangat Melayu lebih sikit. Syekh-syekh nak abang yang mulia Melayu. Saya kata tak. Bukan saya yang cerita, Abang Isir. Yang cerita ini adalah imam besar Masjidil Aqsa sendiri yang cerita. Menarik ni. Ini kena buat topik lain ni Ustaz Don. Dia siap bagi kitab lagi kepada Ustaz Muhammad bin Abdullah Al-Amin yang kita kenal itu, Ustaz Muhammad Al-Amin Abdullah tu kan, yang hebat scuba diving, terjun parachute dan sebagainya. Apa nama Ustaz Muhammad bagi tahu dekat kita kata apa? Bila dia buka terjun parachute dan sebagainya, apa nama Ustaz Muhammad bagi tahu dekat kita kata apa? Bila dia buka peta, dia nampak lebih kurang dalam 200 ke 300 meter atau kilometer, tapi saya rasa sebab dia dekat dengan Laut Mediterranean, ada satu kampung, nama kampung itu Qaturah, nama kampung itu. Dan nama kampung itu diambil nama sempena dengan nama isteri Nabi Ibrahim yang ketiga keempat ni, yang bernama Qaturah ini. Sebab tu kita orang Malaysia, Asia, Indonesia, kita mahir dan suka duduk di laut. Sebab kita mahir dengan ilmu laut. Sebab itu kita punya menggelarkan diri kita ada bumi Malaysia adalah tanah airku. Kita tak kata tanah saja, kita kata tanah airku. Kalau orang putih dia kata motherland. Motherland. Betul juga. Dia tak ada motherland and water, tak ada. Kalau negara lain dia kata our capital. Dia tak kata kita ada ni Malaysia sahaja ataupun Asia saja, kata tanah airku. Sebab kita cenderung. Ini antara sejarah yang kita kena baca. Dalam kitab-kitab ada, hatta dalam kitab yang tebal sejarahnya, iaitu Imam Ibnu Kathir, Abul Fida Ismail Ibnu Kathir, dalam kitabnya Al-Bidayah wa Nihayah. Ini kitab yang hebat dalam kitab sejarah, antara kitab induk menjadi rujukan. Dalam ni juga menyebutkan ada seorang isteri daripada Nabi Ibrahim bernama Qaturah. Dan ada perkampungan di Palestin yang dekat dengan laut, namanya perkampungan Qaturah. Jadi saya nak patah balik kepada perbincangan kita jadi bukan kata apa, andai kata kita tolong bumi Gaza,
pada hari ini, andai kata kita tolong bumi Palestin pada hari ini, sebenarnya kita tolong adik-beradik kita sendiri. Kita tolong sedarah daging kita sendiri. Dan untuk pengetahuan Abang Isy, mereka azan macam kita, Abang Isy. Azan macam kita? Kalau bumi Mekah, azan bumi Mekah, Abang Isy biasa duduk pergi Mekah, Abang Isy dengar depa azan bunyi macam mana? Bunyi Mekah lah, bunyi kita boleh beza lah kan. Azan kita. Okay. Bunyi dia macam ni. Bunyi dia macam ni. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Betul. Betul. Ini Mekah. Kan? Itu Saudi punya. Kalau Mesir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Itu Mesir. Tapi kalau Palestin, kalau abang Isy dengar azan di Palestin, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Macam kita lah. Macam bila kita macam Malaysia. Sebab itu kita suka menggalakkan semua orang tolong di kawan-kawan kita di Syria, di Palestin terutamanya. Sebab itu adalah saudara rapat kita. Betul. Mereka takbir raya macam kita. Kan kalau kita pergi dekat bumi Mekah, setahu saya kejap kalau start sikit. Okey Ustaz. Takbir gaya balik pada takbir gaya. Kalau cara orang kita takbir gaya kan dia macam berlagu, ada sedikit bunyi sedih, dia beza dengan macam dekat Mekah Ustaz. Betul. Kalau di bumi Mekah takbir rayanya, kalau kita tengok itu viral, lepas tunjuk imam-imam dan bilal-bilal Masjid Nabawi baca takbir raya kan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar. Betul. Mesir pun sama juga. Mesir kira kalau kita takbir raya dekat Mesir, kering air mata. Baru duk sedih duk. Dengar takbir. Allahu Akbar, Allah. Masuk balik air mata. Denik kering. Tak sedih. Tapi kalau di Palestin, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia bunyi macam kita. Lagi dekat dia rasa dia. Betul. Itulah kita selalu menggalakkan. Sebab itu kita sentiasa menggalakkan, kita tolong saudara kita di Palestin, risau kepada mereka, doa kepada mereka. Sebab itu adalah lebih kurang macam darah daging kita. Walaupun kita mai daripada Nabi Adam sekali, walaupun kita mai daripada umat Nabi Muhammad, betul. Tetapi dari segi keturunan itu kita hampir. Bukan kita cerita. Orang Palestin sendiri yang cerita dekat kita. Bukan kita yang cakap. Patutlah kalau kita jumpa pelajar-pelajar Malaysia yang belajar dekat sana, kau Ustaz kan, cara dia cerita macam tak nak balik dah. Walaupun di sana di London macam-macam masalah dugaan, tapi kita masih lagi dengar keseronokan yang dikongsi. Betul. Dia rasa macam back home. Orang kata. Betul. Jadi kan betul. Jadi Abang Isy, saya sambung lagi ya. Tadi tu nak bagi tahu kata jadi kita nak cerita pasal Nabi-Nabi kan. Tadi kita abang Nabi Ibrahim, lepas tu kita abang Nabi Lut. Lepas tu Nabi Ibrahim pecah pula, ada dua orang yang masyhur anaknya, iaitu Nabi Ishaq dan juga Nabi Ismail. Nabi Ismail keturunannya disampaikan kepada bumi Mekah. Jadi orang Arab. Nabi Ismail jadi orang Arab terus. Adapun Nabi anak keturunan Nabi Ishaq, ini semua akan jadi Bani Israel pula. Akan keluar pula Bani Israel daripada bawah dia. Dia keluar pula Bani Israel, dia keluar pula keturunan-keturunan yang lain.
Jadi daripada keturunan yang ada daripada Nabi Ishak ini, nanti di bumi Palestin lah akan ada Nabi Yusuf. Sebab itu Nabi Yusuf dijual ke bumi Mesir. Dari mana? Dari bumi Palestin. Ayahnya Nabi Yaqub menangis teringat dekat Nabi Yusuf. Nabi Yaqub anak kepada Nabi Ishak. Itu juga penghuni bumi Palestin. Nabi Yusuf adalah penghuni bumi Mesir. Bila mana dia dijual oleh abangnya. Sebab itulah keturunan para anbiya ada juga bercabang di Mesir. Hasil daripada Nabi Yusuf alaihi salatu wasalam. Kemudian daripada situ juga ada Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman. Iya, Nabi Sulaiman. Banyak para anbiya berada di situ. Termasuklah Nabi yang sebelum Nabi kita, iaitu Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Ni. Yang mereka semua duk sambut Christmas. Baru-baru ni kan. Ni saja nak share. Sebab dah sebut. Kata nak Nabi. Kata nak Nabi Palestin kan. Kena selitlah sikit. Bumi Anbiya. Ini saya contoh kat Abang Isy nanti share dengan kawan-kawan tau. Share dengan kawan-kawan. Boleh. Okay. Masuk radio saya cerita. Tengok Ni saya ambil ni bukan apa. Saya ambil Quran ni sebab nak bagi Abang Isy yakin. Walaupun saya tahu Abang Isy dengar saya cakap pun dah yakin insya-Allah. Tapi saya nak tunjuk ni bukan maknanya benda yang bukannya baru duk fikir. Dah memang ada dalam otak dah benda tu. Maknanya laju boleh tunjuk. Apa dia? Saya nak bagi tahu kat Abang Isy kata hari tu kan orang duk bincang tajuk apa hukum menyambut Christmas lah apa semua kan, orang duk buat keluar hukum kan, para ulama ada buat keluar hukum macam-macam, ada yang duk lawan, ada yang kata sama saja dengan raya. Saya tak mau bincang yang tu. Saya cuma nak kata betulkah Nabi Isa lahir masa musim sejuk? Itu soalannya dulu. Sebab kalau kita kata kita sambut Christmas, orang semua sambut Christmas dan semua pakat berlawan lah. Kononnya nak sambut Christmas. Macam-macam lah orang nak buat. Okey, baik. Kalau betul nak sambut Christmas, kena tahu dulu sambutan tu betul ke tak? Apa dia? Nabi Isa betul ke lahir musim sejuk? Sebab tadi kita bincangkan Nabi Isa negatif 5, negatif 16 boleh jadi sejuk kan? Okey. Betul. Tengok saya cerita dulu. Tengok dulu. Okey. Tengok elok dalam surah Maryam. Okey, dalam surah Maryam iaitu surah selepas daripada surah Al-Kahfi. Daripada surah Kahfi ada surah Maryam. Dia tak jauh pun. Awal-awal je surah Maryam. Ini surah Maryam, muqaddimah surah Maryam, Kaf ha ya ain sad ni. Dia sebelah aja muka surat, bawah sekali. Perkataan bawah sekali satu ayat ni dah membuktikan bahawa sambutan Christmas di musim sejuk salah. Abang Isy nak dengar jawapan dia? Itulah nak dengar juga ni. Baik. Firman Allah. Dengar elok-elok saya baca ni. Ada masa kita baca sikit. Dengar elok-elok nah. Boleh. Berkatalah fahamalat fantabazat bihi makanan qasiyya. Yang ni ayat yang ke-22. Maka Maryam, Siti Maryam lah. Ni salah seorang daripada mak yang mulia di kalangan kita ni. Siti Maryam mengandung. Mana nak lahir anak lah dia mengandung. Lepas mengandung mesti lahir anak. Betul tak? 9 bulan. Cukup. Fantabazat. Lalu ia pun memencilkan dirinya dengan membawa dirinya jauh daripada semua orang. Sebab masa tu perut Siti Maryam dah besar dah. Jadi Siti Maryam takut nanti orang fitnah dia kata macam-macam sebab dia tak kahwin, macam dia boleh mengandung. Dia bawa diri dia pergi jauh. Nampak Allah Ta'ala bagi tahu. Mana tang sini ni dah nak lahir anak dah ni. Dan orang kata dah nak due dah. Kan bila kita tengok perut orang perempuan, tengok perut ni saya ajak sikit untuk kita ni. Orang perempuan dia perut dia bila dia mengandung kita boleh nampak dia bulat lagu tu. Bila dia nak lahir anak dia, kita boleh nampak perut tu dia membujur dia dah ke bawah lagu tu. Dia ada cara dia. Orang tua-tua tengok pun tahu dah nak lahir. Orang tua-tua pegang pun dia tahu. Dia angkat sikit dia cakap, dah nak keluar dah ni. Dia akan cakap lagu tu. Okey. Dekat dah ni. Siti Maryam tu dah dekat dah. Okey, tengok. Mana kita nak tahu ni musim apa ni? Kita nak kena tahu ni musim apa ni? Okey, jom kita baca. فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ قَالَتْ يَا لَيْتَنِي مِتُّ قَبْلَ هَذَا وَكُنْتُ نَسْيًا
mansiya. Kemudian Siti Maryam pun dia bersandar dekat pokok kurma. Nampak? Maknanya Siti Maryam dia pergi menyorok dekat satu tempat. Tempat tu ada pokok kurma. Bila dia sandar kat pokok kurma, dia terus dia kata, "Ya Allah, sakitnya aku mengandung ni. Ya Allah." Maknanya nak abang kata ibu yang mengandung sakit. Okey? Okey? Sambung Yang ni ayat yang ke-23. Ni ayat yang ke-24. Fanadaha min tahtiha alla tahzani qad ja'ala rabbuki tahtaki sariya. Kemudian datanglah suara seruan daripada malaikat Sayyidina Jibril alaihissalam berkata kepada Siti Maryam, maka minumlah air, kami bagi ada mengalir air. Minum air itu untuk nak bantu kita. Dia kata di bawahmu sebatang sungai. Allah Ta'ala kata Allah menjadikan kepada kamu, maka Jibril kata janganlah kamu bersedih, sesungguhnya Tuhanmu telah menjadikan anak sungai di bawahmu. Allah Ta'ala bagi dia, nak mudahkanlah dia, nak mudahkan. Okey. Ni ayat last, bukan surat last ni ayat last. Ayat yang ke-25 dia akan membuktikan Nabi Isa tak lahir pada musim sejuk. Pada musim sejuk. Apa dia? Tengok elok. Okey, nak dengar ni. Bila Siti Maryam bila Siti Maryam melahirkan anak Nabi Isa tadi tu, lahir Nabi Isa tadi. Sebab tadi kan dia kata dia sakit, ya Allah, macam nak lahir dah. Orang panggil contraction, ada contraction. Dia ada contraction tu kan, dia sakit. Lahir Nabi Isa yang mulia. Malaikat Jibril kata dekat dia, wa huzzi ilaiki bijiz'in nakhlati tusaqit alaiki rutaban janiya. Apa dia? Malaikat kata, wahai Siti Maryam, goncangkan pokok kurma yang kamu sandak tadi tu, goncang dia. Maka akan jatuh buah kurma yang masak ranum. Buah kurma yang masak ranum. Saya nak tanya Abang Isi, buah kurma di Mekah, di bumi Mekah, di bumi Syria, masak musim sejuk atau musim panas? Musim panas rasanya, Ustaz. Iya. Mana ada buah kurma masak ada snow? Betul. Jadi sekarang ni Siti Maryam masa melahirkan, malaikat kata pegang pokok tadi, ketuk dia, goncang dia, bagi buah kurma yang masak jatuh. Ini bukan musim sejuk, ni musim panas. Betul. Kalaulah musim sejuk, nak ketuk pokok pun tak boleh, Ustaz. Iya, pokok pun tak ada buah, daun pun tak ada. Betul, kalau musim sejuk. Setuju? Jadi bukan ustaz yang kata, Quran yang kata. Jadi tu kita duk kata tu, sebelum nak bincang hukum, nak sambut Christmas ke apa semua, bagi tahu dulu, betul ke sambutan dia Nabi Isa lahir musim sejuk? Tu saya nak bagi tahu tu sebab dalam Quran kata lahir masa buah kurma tengah masak ranum. Kalau buah kurma masak ranum musim panas. Setahu saya duk mengaji kat bumi Arab lah, musim panas. So terjawab isu yang orang duk bercakap 3 hari ni, terjawab di sini. Sebab saya bukan apa, saya tak pergi kepada hukum. Saya nak bagi tahu fakta dulu. Saya nak tahu sebab dalam Bible pun habaq kata bukan musim sejuk. Dalam Bible, abang saya tahu tak? Dalam Bible, kalau buka Bible dalam satu bab, dalam satu chapter, apa dia kata? Ketika mana Nabi Isa dilahirkan, orang nak pergi tengok Nabi Isa yang berada di tempat persembunyian dengan Siti Maryam tu, dekat tempat tu. Bila orang tu melintasi tempat tu, berselisih dengan orang yang sedang mengembala kambing. Banyak kambing yang sedang digembala, maka mereka kata ada bayi yang sudah dilahirkan. Bila kata ada bayi yang sudah dilahirkan, siapa yang kata? Pengembala kambing. Saya nak tanya, siapa mengembala kambing musim sejuk? Betul juga. Bible sendiri abang kata waktu Nabi Isa lahir, orang sedang mengembala kambing. Tujuan mengembala kambing nak bagi kambing makan rumput. Kalau musim sejuk, kambing nak makan rumput apa? Betul. Rumput pun dari batu.
Itu saya hairan tu. Jadi sebelum nak pergi kepada perbincangan yang orang duk kecoh sangat ni, saya nak tanya dulu, betul ke Nabi Isa lahir musim sejuk? Sebab Nabi Isa setahu saya lahir musim buah kurma tengah masak. Itu musim panas. Betul. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam lah ya. Baik, berbalik kepada apa yang kita borak hari ni, Ustaz Don. Tadi Ustaz dah kongsikan kan siapa ataupun Nabi mana yang ada di Gaza, kisah Nabi di Gaza tu. Jadi mungkin Ustaz boleh selitkan sikit lah. Tadi dah selit dah sikit, tapi tak secara menyeluruh. Ni kita pergi menyeluruh sikit. Keistimewaan dan juga keberkatan di bumi Palestin tu. Masya Allah. Yang ni orang tanya. Dah kata hampa dua orang nak sembang tajuk Winter Aid. Dah hampa dua orang kata nak sembang tajuk nak pertolongan musim sejuk. Yang hampa nak belajar berkat-berkat ni nak belajar apa? Tolong sudahlah. Pandai-pandai nak bincang. Ada orang tanya lagu tu lah. Yalah dia kata lagu tu lah sebab dia nak tahu pasal apa. Kata nak tolong musim sejuk tapi sampai nak kena bincang berkat dan baiklah apa semua, pahala lah apa semua. Saya nak bagi tahu kata apa pandangan Abang Isy sekiranya Abang Isy, saya yakin Abang Isy biasa buat, saya yakin tengok muka, tengok Abang Isy mai daripada bumi Kelantan pun tahu Abang Isy mesti ada perangai orang-orang yang menghormati orang-orang yang ada agama. Saya tahu. Jadi Abang Isy mesti biasa bagi bantuan dekat sekolah tahfiz, mesti biasa bagi bantuan dekat sekolah anak-anak yatim dan sebagainya. Apa pandangan Abang Isy sekiranya Abang Isy bagi sejumlah wang kepada pelajar-pelajar tahfiz dengan mengatakan, ni tolong baca Quran niat untuk abang ya. Budak-budak itu baca dengan berkat Quran yang ada dekat mereka, Abang Isy dapat pahala banyak tak? Rasa-rasa lah. Dapatlah kan? Sepatutnya dapatlah kan? Dapatlah. Yalah, dapatlah sebab itu budak-budak yang baca Al-Quran. Betul? Betul. Kalaulah budak-budak yang baca Al-Quran di bumi Malaysia, kita suruh mereka doakan kepada kita, itu pun kita yakin boleh dapat. Bagaimana anak-anak yang bukan sahaja menghafaz Al-Quran, bukan sahaja duduk di bumi yang barakah, mereka duduk makan sembahyang di tempat para anbiya berada. Adakah pahala sama macam budak-budak yang hantar Fatihah dekat kita yang duduk di sekolah tahfiz Malaysia? Dah jauh lebih lagi daripada rakyat Malaysia yang baca Quran, hafal Quran. Makna apa saya nak bagi tahu? Saya nak bagi tahu kalau yang dekat Malaysia pun kita teringin suruh depa doa dekat kita, yang duduk di Palestin, Gaza dan Syria apa semua ni, lebih lagi patutnya kita teruja untuk mereka doa kepada kita. Sebab apa? Sebab bumi mereka berkat. Macam mana kita tahu? Yang pertama, berkatnya bumi mereka itu ialah apabila Allah menyebutkan bumi mereka dalam Al-Quran. Bukan kita ya yang memandai-mandai nak bagi bumi Palestin ni teror. Allah mengatakan di sisi Allah dan di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa baraka wasallam bahawa bumi Palestin itu dan bumi Gaza dan bumi Aqsa itu mulia. Allah kata dalam surah apa? Dalam surah Al-Isra. Allah kata a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laila minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Sadaqallahul azim. Allah sebut clear. Allah kata
Maha suci Allah yang menjalankan nabinya pada malam Isra' dan Mi'raj daripada bumi Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang diberkati sekelilingnya. Itu dia. Apa yang ada di sekeliling bumi Aqsa? Ada Palestin, ada Masjidil Aqsa, ada bumi Gaza, ada semua bumi para anbiya yang berada di situ. Allah kata apa? Situ semuanya berkat. Allah yang kata, bukan kita. Bayangkan orang yang duduk di Malaysia pun, kita rasa doanya mai dekat kita banyak, pahalanya besar. Bayangkan orang yang duduk di bumi, di sisi Allah. Bumi itu barakah, Allah kata. Dahsyat. Dahsyat. Dia umpama gini lah Ustaz. Kata-kata orang kampung saya lah. Orang Kelantan kata, tanah kalau dia bubuh baju sikit pun supaya kita bubuh baju banyak dah. Akan jadi tumbuh comel pokok-pokok tu. Tu orang kampung saya kata. Betul. Gitulah betul. Kita. Betul. Investment hak kita tak nampak. Betul. Benda tak nampak. Lagi satu, benda dah barakah. Buh sikit pun dia barakah, dia main melimpah-limpah. Bayangkan, ni kita nak bagi gambaran lagi nah. Bayangkan kalau di kalangan kita ini, kita bagi dekat anak-anak itu kasut untuk mereka pakai musim sejuk. Kaki-kaki kecil mereka itu memijak bumi-bumi yang ada kesan tapak kaki para anbiya di situ. Bayangkan mereka yang bersujud di situ memohon kepada Allah dengan adanya maqam mak Nabi Isa iaitu Siti Maryam, adanya maqam nabi-nabi yang lain, Nabi Ibrahim, ada lagi maqam-maqam nabi-nabi yang lain, Nabi Sulaiman dan sebagainya. Ketika mereka sujud di situ, baju yang mereka pakai itu adalah mai daripada kita. Bayangkan seluar yang mereka pakai mai daripada kita. Malaikat yang ada di situ tahu itu pakaian kita. Apa malaikat akan buat? Bukankah mereka akan mendoakan kepada kita? Ya Allah, hebatnya orang yang bagi bantuan. Betul. Allah. Dia umpama gini lah Ustaz, umpama gini. Kita bagi dia sepasang stokin. Bila dia pakai stokin tu buat dia rasa hilang sejuk. Bila hilang sejuk, dia solat, sempurna dah ibadah dia. Sempurna kan? Betul. Itu tak tengok betapa besarnya dengan apa yang kita bagi, walaupun kita rasa macam okey bolehlah membantu ke tidak bantuan kita, tapi cukup membantu dia. Betul. Kita bagi dia sepasang stokin je. Kita bagi dia sepasang stokin je. Apalah yang kita nak harap banyak sangat, sepasang stokin, tapi yang akan mai kepada kita Allahu Akbar, melimpah ruah. InsyaAllah. Abang Isi. Jadi kalau katalah ada orang di kalangan kita yang depa nak tanya soalan ke apa, ataupun macam ni depa nak hubungi apa, Abang Isi adakah maklumat kan nombor ke apakah? Okey. Kalau siapa-siapa macam nak bekerjasama dengan Global Peace Malaysia untuk menyempurnakan atau sertai misi kemanusiaan ni, bukan ikut pergi sana, tapi membantu memberi dana di page Facebook ni. Di bawah tu memang kita dah ada link yang dah dipin untuk anda terus klik link tu. Di situ akan ada staf kita bantu secara lebih lanjut untuk misi bantuan ni, insya-Allah. Akan ada lah setelah kita membantu. Okey, baik Ustaz, boleh kita teruskan lagi? Boleh, tak ada masalah. Kita ni sampai pukul berapa? Start pukul 9 kita sampai pukul? Kita dalam 10 minit lagi mungkin. 10 minit ini boleh borak-borak sikit, lepas tu kita tutup lah Ustaz. Boleh, tak ada masalah. Jom abang, kita nak sembang apa? Okey, ini sebenarnya Isa antara bila dia beri tajuk untuk borak pasal Winter Aid for Gaza Bumi Anbiya ni, nak tanya Ustaz lah. Mungkin Ustaz boleh ulas sikit tentang hubungan rakyat Palestin, bukan hubungan lah, maksudnya rakyat Palestin dan juga negara haram Israel. Baik, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dia ni, benda ni bila cerita macam ni, dia kena mahir ilmu sejarah para nabi. Sebab benda ini adalah melibatkan kepada pengetahuan sejarah. Siapa yang banyak sejarah dia, seperti contoh macam Ustaz Auni, macam Ustaz Badli Shah,
Ustaz Auni rahimahullahu ta'ala hafizahullah, Ustaz Badli Shah rahimahullahu ta'ala hafizahullah, Ustaz Hasanuddin, kalau bisa dengar nama Ustaz Hasanuddin. Ni ustaz ni pun antara orang-orang pakar sejarah juga ni yang ada. Semua ni muda-muda. Dan juga ustaz ni Profesor Dr. Mat Ropah. Profesor Dr. Mat Ropah. Orang Kelantan asalnya beliau. Beliau yang menulis buku. Beliau menulis buku, tajuk dia Melayu di Bumi Turki. Turki di Bumi Melayu. Melayu di Langit Turki. Melayu di Langit Turki. Seorang profesor matematik yang mengkaji sejarah. Itu antara orang yang pakar sejarah tu, Profesor Mat Ropah. Jadi kalau kita jadi macam mereka, bila kita baca, kita dengar tentang Palestin, Gaza dan sebagainya, kita kena faham bahawa dia adalah satu sejarah yang panjang. Dia bukan boleh dia macam mana kita kata, dia tak boleh macam kita just nak buat gentleman, tiba-tiba kita nak buat kata okey, kita kena meraihkan juga orang Palestin, kita juga kena tahu orang-orang Israel kena ada tempat untuk nak duduk. Kita tak boleh nak tiba-tiba nak jadi gentleman macam tu. Dia bukan macam tu. Dia adalah sejarah yang lama. Dan sekadar saja je nak bagi tahu dekat abang Isih dan kawan-kawan, tolong bagi tahu dekat saya, tolong bagi tahu dekat saya, bila yang orang yang disebut sebagai Zionis ataupun Israel yang tidak berpegang teguh dengan ajaran Nabi Musa, sejak bila mereka ini menepati janji? Sebab dalam Al-Quran, dalam sejarah, mereka tak pernah menepati janji. Tu saya hairan bila hari ni tengok ramai orang duk buat perjanjian dengan Israel. Saya jadi macam, bila yang mereka menepati janji? Sebab Allah sebut dalam Quran, wa idh akhadna mithaqa bani Israil adhkuru ni'mati apa Allah Taala kata, wa idh akhadallahu mithaqa bani Israil la ta'buduna illa Allah وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ. Apa dia? Allah Ta'ala kata, kami ambil perjanjian daripada Bani Israel supaya jangan syirik dengan Allah. Allah ta'budu illallah dan berbuat baik dengan ibu bapa. Cuba kita tengok. Mereka yang daripada keturunan Yahudi dan sebagainya, mereka lah yang buat filem-filem. Kalau dengan mak bapak, panggil nama aja dalam filem. Mereka tak hormat mak bapak. Mereka umur 18 dah boleh bebas buat macam-macam. Sedangkan Allah kata, ambil perjanjian dengan aku. Kalau dengan Allah pun perjanjian mereka cerobohi, khianati, takkan pula dengan orang mereka boleh taat? Betul. Perjanjian dengan Allah pun mereka cerobohi. Itu sekadar saya nak pesan supaya kita faham. Ini bukan cerita gentleman, bukan cerita kira macam nak jadi orang tengah, nak mendamaikan. Dia soalan dia dalam Al-Quran, Allah bagi tahu kata mereka mungkir janji. Jadi macam mana satu orang yang berjanji dengan Allah pun boleh mungkir janji dengan Allah? Sebahagian tafsir menyatakan ketika Allah nak ambil dengan perjanjian dengan Bani Israel ni, nak habaq kata mereka ni, apa bahasa orang Kelantan? Bukan backing, bukan backing. Ketegak. Stubborn. Kepala. Kepala. Jenis orang-orang yang kepala ni, apa dalam Al-Quran Allah Ta'ala kata, sebahagian ulama meriwayatkan nak ambil perjanjian dengan mereka tu sampai Allah kena angkat bukit duduk ke atas mereka. Hampa ambil perjanjian ke tak mau? Tak mau, aku hempuk hampa dengan bukit ni. Sampai tahap macam tu. Punya nak suruh ambil perjanjian. Besar, ya. Tu pun mereka mungkin janji. Kan? Macam mana mereka janji? Mereka janji banyak kali tak mau serang Palestin, tak mau serang Gaza. Tapi lepas tu serang balik. Tak pernah tepati janji. Daripada dulu kan? Jadi kita nak semua orang sedar. Tapi bila cakap tajuk macam ni, saya nak mohon satulah kepada semua kawan-kawan. Boleh tak kita jangan berhenti berdoa pada mereka?
Bacalah doa tu yang Allahumma ansuril Islam wal muslimin wal mujahidin fi kulli makan wa fi kulli zaman wa fil ardil Islam. Kalau tak mau nak sebut khusus boleh. Allahumma ansuril Islam wal muslimin wal mujahidin fil Palestin wa fil Gaza wa fil Iraq wa fi Lebanon wa fi Yaman wa fi Indonesia wa fi Malaysia. Sebut spesifik. Sebab apa? Bila kita buat macam tu, kita membantu mereka. Dan Abang Isay boleh tak kalau saya sambung sikit dekat sini? Maaf bukan nak belagak tau. Maaf bukan saya belagak ni. Saya minta lindung daripada Allah, daripada sifat belagak. Saya cuma nak bagi tahu kita apa. Kena ingat tau, orang Syria, kita je buat iklan kata mereka menunggu pertolongan daripada kita. Sebenarnya mereka tak hairan kita tolong ke tak. Sebab apa? Mereka ada Allah pegang kuat. Kita lah rugi kalau tak tolong mereka. Orang yang pegang teguh dengan hasbunallah wa ni'mal wakil wala hawla wala quwata illa billahil alil azim. Anak-anak kecil pegang teguh macam tu. Abang Isay tahu tak? Satu hari kawan kami, ni saya dengar dalam khutbah. Saya pergi khutbah, saya tak sangka Tok Khotib nak cerita ni. Tok Khotib duduk dekat mimbar, section 27 Shah Alam. Tok Khotib pegang mihrab, dia duduk. Dia kata apa? Saya nak cerita kepada jemaah sekalian. Dia kata lagu tu. Apa cerita dia? Dia kata, saya pergi ke bumi Palestin. Saya tengok bagaimana bangunan-bangunan runtuh. Tiba-tiba pemandu pelancong yang bawa saya itu, dia kata dekat saya, dia kata, Tuan Imam, mau tak saya bawa Tuan Imam pergi dekat tempat yang tak pernah tak kena bom. Asal ada bom saja, tempat ni mesti kena. Kalau orang tembak tempat lain, tempat ni tetap akan kena juga bom. Mesti jatuh juga tempat ni. Jadi ustaz tu kata, dia kata dalam fikirannya, Tok Khotib kata, saya terbayangkan padang jarak, padang terkukur. Dia kata macam tu. Yalah sebab duk kena bom tak berhenti. Maka dalam fikirannya macam tu. Tiba-tiba dia sampai dia kata, memang betul tempat dia macam padang jarak, padang terkukur no. Batu-batu di atas bangunan jatuh dan sebagainya. Macam padang pasir. Maka bila jadi macam tu, tiba-tiba dia kata pandangan dia meleset. Sebab apa? Sebab di tengah-tengah bangunan yang tengah runtuh dan tak ada apa tu kosong, ada budak-budak sedang bermain bola. Dia kata, dia pegang seorang budak, dia kata, bukankah tempat ni nanti jatuh bom? Pasal apa hampa duk main dekat sini juga? Tahu budak tu jawab macam mana, Abang Isay? Betul, budak jawab apa? Dia kata, Pakcik, dia kata, Pakcik, kalau kami pergi main kat tempat lain, macam mana kami nak mati syahid? Sebab tu saya nak share dengan itu budak tu. Sebab tu saya nak kata, bayangkan kita membantu orang yang berpegang teguh dengan hasbunallah wa ni'mal wakil wala haula wala quwata illa billahil azim. Kita rasa bantuan kita sia-sia ke? Lepas tu saya ajak semua supaya jom sama-sama kita bantu, hulurkan bantuan. Kita sama-sama bina, kita sama-sama sayang, kita sama-sama kasih satu orang, satu bangsa yang sama macam kita. Cuma muka aja lain. Jomlah kita tolong sama-sama. Semoga Allah merahmati tuan-tuan dan juga saya dan juga Abang Isay. Semoga Allah Ta'ala memberkati kita. Ampun maaf daripada saya. Setakat ini sahaja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Serah balik kepada Abang Isay. Terima kasih Ustaz Don. Alhamdulillah hari ni saya banyak benda saya belajar, banyak benda saya tahu. Jadi kepada anda yang saksikan live kita ni, terima kasih yang dah share. Anda boleh share lagi, jangan risau bila kita share ni, apa yang kita borak bersama dengan Ustaz Don ni akan lekat di Facebooknya. Lagi banyak yang kita share, lagi banyak lagi sampai kepada orang. InsyaAllah ada pahala untuk kita juga. Dan anda masih ada peluang untuk membuat bantuan projek Musim Sejuk oleh Gaza ni, oleh Global Peace Malaysia untuk Gaza.
anda boleh layari www.jomsedekah.com. Pergi kat situ insya-Allah, pergi kat website tu akan ada cara dia. Masa tak banyak dah sebab kempen kita ni hanya sampai hujung tahun ini sahaja, dan hari ni pun dah 27 28 hari bulan. Ada 2-3 hari je lagi insya-Allah. Pergi je dekat www.jomsedekah.com. Baik, terima kasih sekali lagi Ustaz Dan. Alhamdulillah. InsyaAllah saya juga mengharapkan satu hari nanti kita akan ada lagi sesi macam ni. Mungkin dengan topik-topik yang berbeza, topik-topik lain pula. Seronok pula dengan Ustaz Don ni. Alright, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.